Okay, Assalamualaikum semua. Okay, video ni cikgu buat untuk mengajar semula apa yang cikgu ajar dalam GM tadi. Sebab terlalu banyak gangguan dan cikgu rasa takut ada yang tak faham. Jadi cikgu ambil inisiatif untuk ajar semula. Baik, untuk soalan muka surat 123, okay, kita masih lagi dalam tajuk speed and acceleration. So yang ini untuk speed. Okey, muka surat 123 tu nombor 7A tu kita dah bincangkan. Okay, cikgu akan terus kepada 7B. Okey, untuk 7B, kita tengok soalan dia. A lorry travels at a speed of 45 km per hour for 2 hours from factory P to factory Q. Then the lorry takes 30 minutes more for its return to journey. Okey, jadi daripada point A ke point B, okay, dia punya speed adalah 45 km per hour. And then dia punya times adalah 2 hours. Okay, 2 hours. Okay, soalan minta average speed. So kita tahu average speed adalah total distance. Okay, total distance. TD ni total distance divide by total time. Okay, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi kita kena cari dulu distance untuk from A to B. Berapa distance dia? Kita dah ada speed, kita dah ada time. So kita nak cari distance. Jadi daripada formula yang cikgu bagi sebelum ini, kita menggunakan triangle ni, speed equal to distance over time. So kalau kita nak distance adalah speed time dengan time. So untuk speed yang ini untuk distance, okay, adalah speed times dengan time. So speed dia adalah 45, okay, times dia adalah 2. Okay, so awak akan dapat 90 kilometer. Okay, so 90 km ni adalah from A to B. But from the question, dia bagi tahu dia it's returns journey. Okay, maksudnya dia patah balik. Okay, pergi sini, kemudian B balik-balik kepada A. Okay, so 90 darablah lagi 2. That's why dekat sini, dekat jawapan ni, 45 kali 5 ini adalah 45 times 5 ini adalah untuk distance satu perjalanan A from B. Okay, from B to A kita darab lagi 2. That's why 45 times 2 times 2. Okay, and then times from A to B, masa perjalanan pertama A ke B adalah 2 hours. Kemudian dia kata then the lorry takes 30 minutes more for its return journey. So masa balik tu adalah 2 hours plus 30 minutes. So 30 minutes ni kita tukar kepada hours. So 30 divide by 60. So kita dapat 0.5. Okay, so kat sini 0.5 lah. So dia punya masa B to A tu patah balik tu adalah 2.5 jam. Okay, 2.5 hours. So dapatlah macam ni. Okay, 2 ni 2 perjalanan A ke B adalah 2 hours plus 2.5 ni adalah perjalanan from B to A patah balik. Okay, and then bila kita dah kira, kita dapatlah atas tu 118, bawah tu 4.5 hours. Okay, dan jawapan akhir dia awak akan dapat 40 km per hours. Okay. Okay, seterusnya untuk soalan number 17C, okay, nombor 17C, soalan sebelah dia tu. Okay, a car travel at a speed 60 km from town A to town B for 4 hours and then travel at speed 90 km per hour from town B to town C for an hours. Okay, jadi dia kata daripada A kepada B, okay, from A to B 60 km. So speed dia adalah 60 km. Okay, dan dia punya time adalah 4 hours. 4 hours.
And then dia kata from B to C, kelajuan yang kemudian dengan kelajuan 90 km daripada B ke C. Kemudian from B ke C, dia punya speed dia adalah 90 km per hour. Okay, per hour. Sini pun per hour tadi ya. Okay, kemudian from town B to town C for an hour. Jadi untuk masa from B to C adalah 1 jam. Okay, 1 hour. Okay, and then the question 1, average speed. So kita ulang semula. Average speed is the total distance divide by total time. Okay, total distance divide by total time. Jadi kita akan cari dulu total distance. Daripada A ke B berapa jarak dia, B ke C berapa jarak dia. Dan kita akan totalkan daripada A sampai C. Kita buat satu-satu dulu. Untuk distance A to B, A kepada B. So, ingat balik dalam segitiga ini formula dia. Okay, untuk dapatkan distance, speed darab dengan time. So, kat sini speed darab time 60 times 4. Okay, that's why dapatlah jawapan yang ni lah. Okay, 60 times 4. Okay, kemudian yang sebelah sini pula, distance dia from B to C adalah 9 times 1. Okay, so 9 times 1 ni dia buat dekat sini. Okay, so kita dah dapat dah total distance dekat situ. Okay, kemudian total hour daripada A sampai C adalah 4 hours. A to B, B to C ialah 1 hour. So tambah je lah 4 tambah 1. So kita dapat 5 hours. Okay, yang atas tadi kita selesaikan 60 times 4 kita dapat 240. And then yang ni tadi 90. Okay, sorry, bukan 9 90. So 240 plus dengan 90 kita dapat 330. Okay, and then divide by 5, awak akan dapat final answer is 66 km per hour. Okay, selesai soalan C. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan ni tadi ya, soalan 8. Okay, page 1 to 4. Okay, Ashraf drove his car from town A to town D, passing through B and town C. So macam inilah maksud dia ya. Dia nak pergi A kepada D dan dia melalui B dan C. Okay, so the total distance travel was 300 km. Okay, so distance dari sini ke sini adalah 300 km. Okay, so total distance kat sini. Okay, cikgu letak balik kat sini lah. Cikgu tulis kat sini. Total distance adalah 300 km. Okay, kemudian and the average speed of the whole journey is 80 km per hour. So speed dia, average speed dia adalah 80 km per hour. Okay, kemudian Ashraf drove 45 km from town A to town B. Okay, so kita tulis kat situ. Okay, kita catatkan A from B ni, okay, 45 km. So 45 km is a distance dia. Kemudian at a speed of 75 km per hour. So speed dia adalah 75 km per hour. So he continued this journey at a speed 70 km per hour for 30 minutes from town B to town C. Okay, so from B to C, dia punya speed dia adalah 70 km per hour and dia punya time adalah 30 minutes. Okay, so now the question 1, the speed in kilometer per hour daripada C ke D ni, berapa speed dia? Jadi, apa yang kita kena buat, kita tahu daripada formula ni, so kita tahu speed adalah distance over time.
Okey, tapi kita kena cari dulu. Okey, C from D. Sampai D ni berapa dia punya jarak? Okey, berapa dia punya distance? Okey, macam mana kita nak tahu? Adalah kita kena tahu A sampai B tu berapa jarak dia, B sampai C berapa jarak dia. Okey, dan barulah kita boleh tolak dengan total distance. Kita tahu daripada sini sampai sini adalah 300 kilometer. So daripada separuh ini A sampai B 45 kilometer. Okay, so B sampai C ni berapa? So B sampai C ni kat sini kita boleh cari dia punya distance sebab dia ada speed dan dia juga ada time. So kita tengok dekat sini. Speed nak cari dia punya distance adalah speed darab time. Jadi kita kira Jadi kita kira kat sini distance adalah 70 over speed. Distance dari speed time. Okay, distance adalah speed darab time. Okay, speed 70 darab 30 minutes. So minit ni kita kena tukar kepada hours sebab soalan akhir dia nak dalam hours. So 30 minit tukar kepada hours adalah 30 bahagi 60. Awak dapat 0.5. Okay, so sinilah 0.5. Okay, cikgu padam sekejap. Okay, so awak akan dapat dia punya distance dia nanti. So dia punya distance dia dekat sini adalah so dia punya distance adalah 35 km. Okay, so kat sinilah 35 km. Okay, jadi untuk dapat jawapan untuk distance CD, awak boleh tulis. Okay, ini cikgu nak buat pemahaman je lah ya. Dari segi jalan kiranya, cikgu dah hantar ke Telegram kamu. So kamu boleh tulis jalan kira je. Okay, ni cikgu nak untuk kamu faham. Cikgu nak menerangkan untuk kamu faham. Okay, jadi untuk distance yang kita nak cari yang ini adalah distance C ke D adalah 300 km. Jarak keseluruhan daripada A sampai D ni kita akan tolak dengan 45, 45 and tolak lagi 35. Then barulah awak dapat yang lebih ni. So yang lebih ni kita dapat 220, 220 km. Dan baru kita boleh masukkan ke dalam yang ni tadi. 220 km. Kita dah dapat dah C ke D. 220 km. Now kita nak cari masa dia. Masa keseluruhan, kita kena cari dulu masa untuk keseluruhan from A to D. Sebab kita akan tolak masa A ke B dan B ke C. So A ke B awak boleh dapat masa dia dekat sini. Nak cari masa dia adalah, cikgu tukar color sebab terlalu banyak dah ni. Nak cari masa dia, times dia adalah, kita tengok balik formula yang ini, distance over speed. Untuk cari time, so 45 kat sini boleh bahagi 75. So kita dapat A ke B. B ke C. B ke C dah ada 30 minutes. 30 minit ataupun 0.5 hours. 0.5 hours. Kemudian C ke D. C ke D kita nak tahu, kita kena cari total time. So kita tengok balik daripada maklumat yang dia bagi awal-awal ni. Yang ni. Kita dah ada total distance, kita dah ada average speed. So distance ada, speed ada. So nak cari time, nak cari total time adalah distance 300 over speed 80. So kita dapatlah total distance dia adalah 3.75. 3.75 hours. So 3.75 ni akan ditolak dengan untuk time, cikgu tulis sini time
untuk CD. Okay, so 3.75. Kita tolak yang ini tadi. Okay, 45 bahagi 75 tadi, kita dapat 0.6. Okay, kita tolak 0.6. And kita tolak lagi dengan tolak lagi dengan 0.5. Okay, so keseluruhannya kita dapat total time adalah 2.65 hours. Okay, dan lastly kita bahagikan, so kita dapat 83.02 kilometer per hour. Okay. Okay, so terlalu banyak ini, tapi rasanya kamu faham. Okay, dalam kiranya ada dalam Telegram kamu. Okay, baik, seterusnya. Okay, ini yang soalan last tadi dan cikgu rasa semua boleh faham yang last ni tadi. Okay, sebab yang last ni tadi kita cikgu dapat terang lebih jelas lah. Tapi tak apa, kita ulang balik. Okay, daripada okay, kita tengok sini. Okay, nyatakan tempoh masa. Okay, state the length of time in second of the particle in stationary. Okay, stationary. Okay, stationary maksudnya pegun. Pegun maksudnya tak bergerak. So, dia tak bergerak daripada masa ke berapa sampai ke berapa? From 5 to 9. Tak boleh. Okay. Jadi, 5 to 9 tu kita buat macam ni lah. Kita dapat kira dia macam tu. 9 tolak 5. Okay, tempoh masa dia adalah 4 second. Okay. Seterusnya. Okay. Calculate the speed of the particle in the first 5 second in kilometer per minute. Okay. So, dia nak kita kira speed. Okay, speed. Jadi, kita tengok kat sini. Kita tahu speed itu adalah jarak, distance over time. Okay, so kita tengok pada 5 minit pertama. So, 5 minit pertama kat sini. Okay. So, 5 minit pertama kita kata speed adalah distance over time. So, kita carilah distance untuk 5 minit pertama. Kita naik sampai atas. Kemudian kita tengok distance adalah pada paksi Y. 45. So, 45. Okay, times pula tadi dia nak dalam 5 saat yang pertama. So, 5 lah. Okay, then awak akan dapat 11 meter per second. Okay, but the question 1, kita the question 1 in kilometer per minute. Okay, kilometer per minute. So, what you have to do is, kita buat convert macam biasalah 11 kilometer 11 meter per saat. Sorry, terbalik. Okay. 11 meter per saat means 11 meter over 1 second. Okay. So, kita nak tukar kepada kilometer per minute. Okay. So, apa yang kita buat? 11 meter nak tukar kepada kilometer adalah 11 times 1000. Okay. And then, second nak tukar kepada minit ialah 1. Ni bukan darab ya. Silap lagi. Kita bahagi. Okey. Okey, bahagi. Okay, and then 1 bahagi 60. Okey. Okey, dan macam tu je lah. So, awak akan dapat jawapan dia seperti ini. Okey. So, kenapa dia 55 tolak kosong? Okey, 55 tolak kosong yang ini adalah dia menggunakan kaedah kecerunan. Kita tak belajar lagi gradient. So, for next topic. Okay. Tak perlu buat macam cikgu ajar tadi pun dah okey. Okay. Dan akhir sekali soalannya, hitung laju purata zarah bagi keseluruhan pergerakan. Okay. So, average speed is total distance. So, kita tengoklah daripada atas ni tadi. Total distance dia daripada 5 saat pertama adalah 55. 5 saat pertama adalah 55 meter. So, 4 saat seterusnya masih lagi dekat 55 kilometer dan dia tidak bergerak. Okay, kalau dia bergerak, maksudnya graf ini akan naik atas lagi. So, dia punya jarak adalah 55 kilometer sahaja.
Okay, dan masa dia daripada awal dia bergerak adalah sampai hujung adalah 9 saat. So 55 bahagi sahaja 9. Okay, dan awak akan dapat jawapan. So itu sahaja untuk kelas kita tadi. So diharapkan kamu dapat lengkapkan semualah apa nama tu dalam buku modul tu. Okay, thank you so much. Okay, that's all for today. Assalamualaikum.